Salam sejahtera kepada pencara yang dihormati Dr. Khaliza binti Saidi dan kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya Lucia Raja Mohan, nombor matrik 272342. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan individu iaitu refleksi, pengalaman, kokurikulum. Saya akan meneruskan pembentangan saya dengan pengenalan. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum, dalam Kementerian Pendidikan Malaysia 2001, aktiviti kokurikulum menyumbang kepada pembentukan modal insan yang bersifat holistik, merangkumi aspek JEDIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kepentingan kokurikulum dalam pendidikan telah ditetapkan sejak dahulu lagi oleh para cendekiawan. Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah menjadikan kokurikulum sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan negara supaya proses pembinaan individu ini berterusan dan menyeluruh tanpa ada permisahan antara kurikulum dan kokurikulum menurut kepada artikel Abdul Alim 2004. Seterusnya, merujuk kepada buku panduan pengurusan kokurikulum 2009, terdapat 45 jenis persatuan dan kelab, 43 jenis sukan dan permainan serta 19 jenis pasukan badan beruniform di sekolah menengah di Malaysia. Dalam mesyuarat Jemaah Menteri merupakan kali pertama menetapkan syarat merit 10 markah kokurikulum bagi kemasukan IPTA atau Universiti Awam. Kegiatan kokurikulum yang dijalankan memberikan pelajar peluang untuk menambah, mengukur dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, penglibatan refleksi. Pengalaman saya sepanjang mengikuti aktiviti kokurikulum di universiti dan sekolah menengah. Saya amat beraktif dalam melibatkan diri aktiviti kokurikulum sama ada unit beruniform, kelab persatuan serta sukan dan permainan. Semua pelajar di sekolah saya diwajibkan untuk mengikuti aktiviti kokurikulum. Sekiranya tidak melibatkan diri akan dikenakan tindakan yang setimpal. Aktiviti ini ditekankan dengan tegas untuk memastikan semua pelajar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Seterusnya, saya akan mulakan dengan unit beruniform ST John Ambulance. Kegiatan unit beruniform terdapat di sekolah-sekolah maupun di universiti seperti yang tertakluk dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 24/1998. Saya akan mulakan dengan pengalaman saya menyertai unit beruniform St. John Ambulance di Universiti Utara Malaysia. Saya telah memperoleh pengetahuan tentang cara dan teknik yang betul untuk memberi bantuan pertolongan cemas dan seterusnya mengetahui tentang barang yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas dan kegunaannya. Saya juga telah mempelajari 3 teknik pertolongan cemas untuk situasi kecemasan dengan mempelajari tentang cardiopulmonary resuscitation CPR iaitu satu kaedah rawatan pemulihan sistem. Saya juga berpeluang untuk mempraktikkan kaedah ini dengan anak petung seperti yang terdapat di gambar sebelah dibawa oleh penasihat kokurikulum dan saya amat lebih memahaminya dan berani melakukannya. Seterusnya, berbeza pula dengan pengalaman saya menyertai unit beruniform St. John Ambulance semasa di sekolah menengah. Saya telah memegang jawatan penolong setiausaha di mana menolong dalam menyediakan minit mesyuarat setiap kali perjumpaan kokurikulum. Pelajari dan perlu dikuasai adalah latihan aktif kawat kaki, diajar untuk berdisiplin di mana wajib berkumpul pada masa yang tepat. Sekiranya lambat, denda akan dikenakan dan dapat juga meningkatkan tahap disiplin diri untuk melakukan sesuatu dengan menepati masa. Seterusnya, setiap pelajar wajib melibatkan diri dalam perkhemahan tahunan, pelajari mengenai kepentingan semangat kerjasama dalam pasukan dan sikap percaya diri untuk meningkatkan keyakinan diri serta belajar berdikari melalui latihan kawat kaki dan perkhemahan tahunan. Saya juga ingin meneruskan pembentangan saya dengan menerangkan tentang kelab dan persatuan iaitu Persatuan Bahasa Inggeris.
Tujuan untuk saya memasuki kelab ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan tahap kefasihan saya dalam bahasa Inggeris, dan saya juga telah memegang jawatan penolong pengerusi dan selalu membantu pengerusi untuk menguruskan segala aktiviti yang dilancarkan dalam persatuan ini. Permainan bahasa Scrabble adalah yang kerap dilakukan untuk meningkatkan ingatan pelajar terhadap kosakata bahasa Inggeris, dan juga adakan pameran buku Scrap. Saya telah mempelajari cara untuk menguruskan satu pameran dengan berkesan. Dalam persatuan ini juga saya telah mendapat peluang ataupun pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh saya semasa memasuki perkemahan bahasa Inggeris. Perkemahan ini telah dianjurkan di mana terdapat 15 sekolah terpilih dari negeri Perak yang telah menyertai. Perkemahan ini diadakan di universiti yang terkenal iaitu Universiti Tunku Abdul Rahman, UTAR Perak, dan melalui aktiviti ini saya dapat mengetahui kebolehan yang mampu memberi ucapan dalam kalangan orang ramai, dan melalui perkemahan ini juga saya meningkatkan rasa percaya dalam diri untuk bercakap fasih dalam bahasa Inggeris. Maka tujuan memasuki persatuan ini saya dapat tercapai. Seterusnya saya juga akan menentangkan tentang sukan dan permainan, iaitu olahraga. Sukan dan permainan juga boleh mengajar diri untuk menguasai beberapa nilai dan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Lebih aktif dan telah memenangi dalam beberapa kejohanan olahraga di peringkat sekolah maupun di peringkat daerah, dan saya juga menjadi perwakilan dari sekolah dalam kejohanan olahraga MSSD di peringkat daerah dan menjadi juara dalam larian tersebut. Dan sehubungan itu, warga sekolah telah memberikan hadiah kepada peserta-peserta yang mewakili sekolah dalam kejohanan olahraga semasa perhimpunan. Seterusnya, dalam sukan dan permainan saya juga aktif dalam menyertai acara merentas desa yang dianjurkan oleh sekolah pada setiap tahun. Peserta-peserta dibahagikan kepada beberapa kategori mengikuti umur. Dalam acara ini saya telah memenangi tempat ketiga pada tahun 2010 dan 2011. Selepas pertandingan tamat, saya juga berjumpa dengan guru-guru yang memberikan sokongan sepanjang acara tersebut untuk mengucapkan ribuan terima kasih. Melalui larian ini saya juga dapat memahami sesuatu dari aspek moral, iaitu sokongan yang diberi oleh orang ramai dapat memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seseorang untuk mencapaikan kejayaan. Selain daripada penglibatan saya dalam aktiviti kokurikulum, saya juga ingin membincangkan ataupun menerangkan tentang penglibatan dalam aktiviti-aktiviti lain semasa saya di sekolah menengah. Melalui pemegangan jawatan ini menjadikan saya seorang yang bertanggungjawab dalam memastikan tugasan-tugasan diselesaikan pada waktu yang ditetapkan. Saya juga berpeluang untuk memberi cadangan dalam meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah semasa mesyuarat bersama pentadbir sekolah. Cadangan yang saya memberikan adalah memperbanyakkan bahan bacaan seperti buku, majalah, serta bahan-bahan bacaan bukan fiksyen bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, serta menambah komputer dengan kemudahan capaian internet. Selain itu, saya juga melibatkan diri dalam program NILAM. NILAM merupakan salah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memupuk dan meningkatkan amalan membaca dalam kalangan murid. Dengan ini, saya juga membantu guru pusat sumber untuk melaksanakan program NILAM dengan membantu mencari buku-buku yang sesuai serta menarik untuk kegunaan murid-murid untuk menarik minat mereka mengunjungi pusat sumber. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pertandingan oral speaking yang saya mengikuti. Kumpulan ini merupakan kumpulan pertama mewakili sekolah, dan pertandingan ini di peringkat daerah. Sekolah-sekolah yang memasuki dalam pertandingan ini adalah sekolah yang hebat dalam berbahasa Inggeris. Semasa kami menaik ke pentas, suasana dewan menjadi bising dan tidak menghiraukan permulaan persembahan dari sekolah kami, kerana ini merupakan kali pertama kami mewakili sekolah
dan kami juga tidak terpengaruh dengan perbuatan mereka, malah teruskan persembahan kami dengan lebih bersungguh-sungguh. Dengan itu, mereka yang diteruskan, pelajar-pelajar dan guru-guru mula memberikan perhatian dalam persembahan kami dan kami juga memenangi tempat ketiga di mana kami tidak menjangkakan kejayaan tersebut. Kami sekumpulan berasa sangat gembira kerana dapat memecahkan rekod dan mengharumkan nama sekolah dalam pertandingan ini. Melalui pertandingan choral speaking ini, saya telah mempelajari tidak mudah berputus asa dan terpengaruh dengan orang ramai dan terus berusaha dengan tekun dengan mengabaikan suasana yang negatif demi mencapai kejayaan. Okey, seterusnya permainan saya, aktiviti yang ketiga adalah permainan bola jaring. Bola jaring ialah permainan berpasukan tanpa sentuhan yang berasal daripada Amerika Syarikat yang berasal daripada bola keranjang. Masuki pertandingan ini sebagai persediaan, kami sekumpulan telah menghadirkan diri dalam latihan setiap petang pada hari Selasa dan Khamis di gelanggang bola jaring sekolah. Latihan ini juga untuk meningkatkan tahap kefahaman masing-masing dalam penghantaran bola di kalangan kumpulan. Kami juga telah berpeluang untuk memenangi tempat keempat dalam pertandingan bola jaring dan berasa gembira juga kerana ini merupakan kali pertama kami dari kelas 3A membentuk kumpulan bola jaring. Melalui permainan bola jaring ini, saya dapat memahami bahawa kerjasama antara kumpulan adalah sangat penting untuk menjadikan sesuatu berlaku. Secara keseluruhannya, saya akan simpulkan di mana pihak sekolah perlu merancang aktiviti kokurikulum supaya dijalankan dengan lebih serius, yang terdiri daripada guru dan pihak sekolah juga harus memberikan perhatian dalam perekodan pelajar dalam menghadirkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Sekolah menghadapi kegangan seperti kekurangan guru yang terlatih dan ini perlu diatasi dengan kadar segera supaya ilmu yang betul dapat disampaikan kepada pelajar-pelajar. Saya juga dapat mengetahui kepentingan kokurikulum dalam mendidik kepribadian saya amat bermanfaat melalui ataupun menyertai pertandingan-pertandingan ataupun badan beruniform, pasukan dan permainan yang memberikan banyak manfaat yang positif dalam kehidupan saya. Pelajar-pelajar yang hebat dan aktif sentiasa disayangi oleh keluarga kerana sentiasa mengharumkan nama baik dan sentiasa menjadi contoh dan idola seperti mana kejayaan pemain squash negara Nicole David. Dan pelajar juga mengambilkan ini sebagai idol mereka dan membanggakan sekolah maupun negara. Okey, secara kesimpulan, para pelajar akan menjadi penganti kepada kepimpinan negara untuk masa akan datang dan negara juga tidak akan ketandusan pemimpin-pemimpin yang hebat suatu hari nanti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.